Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar kamu semua hari ini? Cikgu harap kamu sihat dan sentiasa ceria walaupun kena duduk di rumah. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual KSSMPK tingkatan 5. Marilah belajar bersama-sama dengan Cikgu Ernie. Okey, kita masih lagi dalam modul 5 dengan tajuk reka bentuk. Standard kandungan 5.1 reka bentuk persekitaran. Standard pembelajaran 5.1.2 menerangkan fungsi reka bentuk landscape. Untuk objektif pembelajaran, di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, cikgu berharap kamu dapat menyenaraikan prinsip reka bentuk landscape. Yang kedua, menyebut 4 elemen reka bentuk landscape. Dan yang ketiga, mengenal pasti 4 jenis tumbuhan yang sesuai digunakan dalam elemen reka bentuk landscape. Baiklah, kita lihat satu persatu. Kita bermula dengan prinsip reka bentuk landscape. Kita tengok ada berapa. Okey, yang pertama, penegasan. Penegasan bermaksud satu tumpuan atau fokus terhadap sesuatu elemen khusus yang mempunyai ciri-ciri landscape menarik dan menonjol. Penegasan akan mewujudkan perhatian dan mengawal pandangan dengan rupa bentuk atau ketinggian yang berbeza, jalinan yang berbeza dan warna yang terang. Kita awak dah tengok tadi gambarnya kan? Dan yang kedua, kepelbagaian. Prinsip yang kedua, kepelbagaian. Kepelbagaian bermaksud kombinasi beberapa elemen dalam sesuatu reka bentuk landscape. Kepelbagaian ini dapat diterjemahkan melalui kombinasi elemen seperti bentuk, warna, saiz dan jalinan yang bertujuan untuk mengelakkan kebosanan. Boleh tengok gambar yang tertera. Okey, seterusnya yang ketiga, imbangan. Prinsip yang ketiga, imbangan. Imbangan ialah hubungan antara kombinasi elemen-elemen dalam landscape. Dan bila kita tengok, jadi bila kita tengok tu, kita nampak seimbang. Imbangan boleh diwujudkan dalam reka bentuk landscape secara simetri atau tidak simetri. Namun begitu, imbangan penggunaan tidak simetri lebih diminati kerana tidak kelihatan kaku dan lebih bersifat semula jadi. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah keringkasan. Keringkasan ialah cara susunan dan kesatuan reka bentuk landscape supaya kelihatan ringkas, teratur dan menarik. Gunakan elemen-elemen penting sahaja seperti tumbuh-tumbuhan, air dan struktur binaan yang bersesuaian. Kita tengok gambar yang tertera. Baiklah, seterusnya prinsip reka bentuk landscape. Irama. Irama. Jangan ingat lagu je ada irama. Dalam landscape pun kita boleh ada irama. Irama merujuk kepada perubahan dalam reka bentuk landscape. Dibuat secara berperingkat mengikut turutan dari segi bentuk, saiz, jalinan dan warna. Tadi dah nampak gambar kan? Dan kemudian prinsip reka bentuk seterusnya adalah kesatuan. Kesatuan ialah penyatuan antara elemen-elemen reka bentuk landscape untuk mendapatkan satu konsep tertentu.
Susunan yang digunakan perlulah ringkas dan mengaplikasikan yang perlu sahaja. Gabungan pelbagai elemen yang tidak dirancang akan mengakibatkan sesebuah landscape itu kelihatan berserabut dan tidak menarik. Okey, kita tengok gambar. Okey, kita pergi pula kepada, tadi dah ada 6 prinsip reka bentuk landscape. Okey, kita pergi pula kepada elemen reka bentuk landscape. Okey, kita bermulakan dengan yang pertama, tumbuhan. Pemilihan jenis tumbuhan merupakan elemen yang paling penting dalam reka bentuk landscape. Pemilihan tumbuhan dari segi saiz, tekstur dan warna perlu diberi perhatian supaya bersesuaian dengan fungsi dan estetiknya. Okey, kita tengok jenis-jenis tumbuhan yang sesuai untuk landscape. Antara tumbuhan-tumbuhan yang digunakan dalam reka bentuk landscape ialah tumbuhan tutup bumi. Contohnya seperti pokok kacang, tutup bumi, rumput, ros Jepun dan kemunting Cina mempunyai ketinggian antara 15 cm hingga 30 cm sahaja. Dia tak perlu tinggi-tinggi. Dan seterusnya, jenis-jenis tumbuhan, pokok melilit. Pokok melilit seperti pokok bunga kacang telang, ara jalar dan bunga corong sesuai ditanam di pergola dan pagar. Sesuai ditanam di pergola dan pagar. Okey, gambar ni adalah sumber Haji Mat bin Haji Jantan. Okey, seterusnya yang ketiga, jenis tumbuhan yang sesuai adalah pokok renek. Pokok renek merupakan tumbuhan kecil dan rendah yang ditanam secara berkelompok sebagai pagar hiasan pejalan kaki dan sebagai pembahagi ruang. Okey, yang keempat, pokok palma. Pokok palma ialah spesies berbatang tegak dan lurus dan daunnya mempunyai pelepah. Pokok ini membiak melalui pembahagian rumpun seperti pokok serdang, pokok pinang raja dan palma raya. Okey, seterusnya, elemen reka bentuk landscape, topografi. Topografi bermaksud rupa bentuk muka bumi seperti gunung ganang, bukit bukau, lembah, sungai, tasik dan tanah pamah. Topografi buatan manusia pula ialah seperti busut kecil, perigi, batas tanaman dan kolam. Dalam seni landscape, pengubahsuaian topografi yang asal dilakukan bertujuan untuk mengubah arah pengaliran sedia ada, melindungi pemandangan yang tidak menarik, membentuk ruang-ruang tertentu dan mengarahkan pemandangan atau mewujudkan titik tumpuan. Ini adalah gambar reka bentuk landscape mengikut elemen topografi. Awak boleh tengok dalam buku teks. Okey, elemen yang ketiga adalah air. Air merupakan satu elemen yang menarik dalam landscape kerana berfungsi memantulkan cahaya, memberi kesan sejuk dan nyaman, bunyi dan pergerakan. Selain itu, air juga digunakan untuk aktiviti rekreasi. Elemen air boleh diterapkan dengan mewujudkan air terjun, kolam dan pancuran air. Contohnya seperti dalam gambar. Okey. Yang
seterusnya atau yang terakhir untuk elemen reka bentuk landscape adalah struktur. Struktur berfungsi memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna. Struktur yang dibina perlu dibuat daripada bahan yang tahan lasak dan mudah dijaga seperti konkrit, batu dan kayu jenis keras atau logam. Contoh struktur yang dibina ialah wakaf, gazebo, pergola, bangku, kerusi taman, laluan pejalan kaki dan lain-lain lagi. Okey, ini adalah contoh elemen reka bentuk landscape untuk struktur. Okey, murid-murid, kita telah pun mempelajari tentang prinsip dan elemen reka bentuk landscape. Terdapat 6 prinsip reka bentuk landscape dan 4 elemen reka bentuk landscape. Okey, prinsip reka bentuk landscape adalah yang pertama kepelbagaian, yang kedua penegasan, ketiga imbangan, keempat keringkasan, kelima irama dan keenam kesatuan. Untuk elemen reka bentuk landscape pula, kita ada yang pertama tumbuhan, yang kedua topografi, ketiga air dan keempat struktur. Kita akan lihat kepada soalan pengukuhan pula. Seperti biasa, kamu mesti sebutkan jawapan kamu kepada guru mata pelajaran pendidikan seni kamu ya. Untuk soalan yang pertama, senaraikan prinsip reka bentuk landscape yang telah anda pelajari. Mudah kan? Yang kedua, sebutkan 4 jenis elemen reka bentuk landscape yang telah anda pelajari. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, sebutkan 4 jenis tumbuhan yang sesuai digunakan dalam elemen reka bentuk landscape. Kamu boleh jawab ketiga-tiga soalan ini. Good luck! Terima kasih kerana mengikuti kelas hari ini. Tolong siapkan tugasan anda dan hantar kepada guru mata pelajaran kamu ya. Terima kasih kerana belajar bersama Cikgu Ernie. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye.